Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, sahabat-sahabat semua. Inilah dia seorang Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat semua, yang bekerja tanpa rehat, tanpa menerima sebarang gaji dan allowance sebagai Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua. Tapi ya, sumbangan tenaga yang disumbangkan itu tidak boleh dipertikaikan lagi. Walaupun sahabat semua kita mendengar begitu banyak kritikan, hujatan, fitnah, berita palsu ya daripada pihak pembangkang ditujukan khas kepada Perdana Menteri kita. Tetapi sahabat semua, inilah ya semangat seorang Perdana Menteri yang kita sayangi, yaitu Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang sentiasa sahabat-sahabat semua memberikan segala keutamaan kepada rakyat Malaysia. Dan sekarang ini Datuk Seri berada ya di Melbourne, Australia, yang baru saja mendarat sebentar tadi. Dan kita boleh lihat ya video sebentar tadi. Ini adalah ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Melbourne, Australia, ya, dalam lawatan rasmi beliau di negara itu, negara kenguru, ya, dikenali sebagai negara kenguru, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah Anwar tiba di Melbourne, lawatan rasmi ke Australia. Jadi mari kita baca sedikit ya berkaitan dengan lawatan Datuk Seri Anwar ini. Jadi Perdana Menteri kita, ya dah, Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Melbourne pada Ahad malam untuk memulakan lawatan rasmi ya. Malam ini sebenarnya baru sebentar tadi rawatan rasmi sulungnya ke Australia atas jemputan rakan sejawatnya Perdana Menteri Anthony Albanese. Pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditemani oleh isterinya Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail mendarat di lapangan terbang antarabangsa Melbourne Jet Base kira-kira jam 10.40 malam waktu tempatan, ataupun jam 7.40 malam di waktu Malaysia. Beberapa 2 jam yang lalu ya Datuk Seri sampai mendarat di Melbourne, Australia. Semasa lawatannya Anwar ya, Datuk Seri Anwar akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tahunan antara pemimpin Malaysia Australia kedua pada 4 Mac ya, yang akan dijadwalkan pada esok, dan sidang kemuncak khas ASEAN Australia dari 5 hingga 6 Mac ini. Menurut kenyataan dikeluarkan Wisma Putra, Malaysia dan Australia akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan spektrum kerjasama yang luas disokong oleh rangka kerja perkongsian strategik komprehensif, termasuklah dalam perdagangan dan pelaburan, pendidikan, ekonomi digital, dan juga keselamatan cyber. Sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang diadakan bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia dengan ASEAN dan Australia akan mengkaji semula situasi kerjasama sesama dan membincangkan penambahbaikan kerjasama sedia ada dalam berbagai bidang, termasuklah peralihan tenaga, pembangunan modal insan, integrasi ekonomi, kesaling hubungan, dan kerjasama maritim. Itu antara perkara-perkara yang bakal dibincangkan sahabat-sahabat semua oleh Perdana Menteri kita ya, mengetuai delegasi. Dan kita boleh lihat juga sebenarnya seorang lagi menteri ya, Menteri MITI kalau saya tidak silap, bersama ya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terbaik usaha yang begitu padu sahabat semua ya, dan kita lihat inilah ya semangat, komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya sebelum Datuk Seri berangkat untuk lawatan rasmi ke Melbourne, Australia ini, sebenarnya dalam satu kabinet ya, dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini juga ya, ada 8 perkara baik sebenarnya yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua, yaitu ini dia 8 keputusan berjaya dicapai dalam kabinet 2024. Nombor 8, rider adalah paling yang disukai oleh pekerja-pekerja gig ataupun rider-rider, P-hailing ataupun e-hailing. Jadi menarik untuk saya kongsikan. Skim perumahan madani yang pertamanya antara 8 keputusan yang dipersetujui untuk diangkat oleh kerajaan Malaysia dalam usaha memertabatkan ekonomi golongan Bumiputra dalam negara. 8 keputusan itu dicapai hasil Kongres Ekonomi Bumiputra 2024, yaitu
yang berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac yang lalu. Jadi yang pertama sahabat semua adalah skim perumahan madani. Skim perumahan madani akan diwujudkan untuk membangunkan 2.500 unit rumah mampu milik atas tanah Rizab Melayu dalam kadar segera bagi menjamin kesejahteraan kaum di bandar. Perdana Menteri berkata kerajaan juga akan memastikan pemilikan sejumlah 200 ekar tanah kerajaan termasuk 50 ekar tanah di bandar Malaysia kekal dimiliki oleh orang Melayu. Jadi untuk itu Pelaburan Hartanah Berhad dan Permodelan Nasional Berhad PNB diamanahkan untuk menarajui dan memacu pembangunan komersial di tanah-tanah Rizab Melayu. Yang kedua, generasi baharu usahawan Bumi Putra sebanyak 1 bilion ringgit. Kerajaan akan memperuntukkan dana berjumlah 1 bilion ringgit ya bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumi Putra dalam bidang pertumbuhan tinggi ya yang akan dikendalikan oleh Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC. Jadi kita harus berbangga dengan kejayaan Les Copperq dan Animonsta yang mengungguli industri kreatif karya kreatif. Begitu juga dengan kejayaan ramai usahawan muda yang memanfaatkan sepenuhnya kelebihan teknologi digital baharu untuk berniaga seperti Saudara Khairul Amin, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam amanatnya, dalam ucapannya. Yang ketiga, wakaf Mara Madani. Jadi kerajaan menubuhkan tabung wakaf madani dengan geran peluncuran berjumlah 100 juta ringgit yang menyasarkan dana terkumpul berjumlah 1 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Wakaf Mara Madani akan memberi manfaat kepada 70.1% rakyat Bumi Putra dan memastikan keterjaminan pendidikan, kebajikan, kesihatan, keusahawanan dan pengangkutan yang semakin mencabar di alaf ini. Yang keempat, perkasa TVET. Jadi kerajaan mahu melatih 100,000 pelatih TVET dalam masa tempoh 5 tahun, termasuk menyediakan tawaran pekerjaan dan dengan saranan gaji sekurang-kurangnya 3.500 sebulan. Dan yang kelima, tabung geran padanan RM100 juta. Kerajaan akan menambah baik insentif cukai serta menyediakan tabung geran padanan sebanyak 1 juta ringgit bagi mendukung pembangunan vendor tempatan. Ia menggalakkan lebih banyak syarikat swasta melaksanakan program pembangunan vendor seperti penyediaan program latihan dan peningkatan kemahiran dalam bidang baharu khususnya pendigitalan dan peralihan tenaga dan teknologi. Yang keenam, kedua terakhir sahabat, agensi kerajaan perlu beli cenderahati dari Bumi Putra. Ini antara satu seruan kesan yang baik ya untuk membantu ya peniaga-peniaga Bumi Putra. Jadi keputusan ke-6 ialah sumber kementerian, agensi kerajaan serta syarikat milik kerajaan hanya dibenarkan membeli cenderahati hasil seni yang dihasilkan oleh pengusaha Bumi Putra bagi memertabatkan dan menyokong hasil seni para pengusaha tempatan. Ketujuh, kredit mikro Bumi Putra sehingga RM1 bilion ringgit. Jadi keputusan ketujuh ialah kerajaan mengkhususkan dana pembiayaan kredit mikro Bumi Putra sehingga 1 bilion ringgit melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank dan Tekun Nasional. Selanjutnya pekerja gig. Ini yang terbaik ya untuk pekerja gig seperti e-hailing, p-hailing, rider, ya tidak kira seperti Grab dan juga Food Panda. Akhir sekali keputusan ke-8 ialah kerajaan mewujudkan Suruhanjaya Pekerja Gig bagi melindungi hak 1.12 juta pekerja gig dengan tumpuan adalah untuk memenuhi keperluan sosial, menyelesaikan pertikaian kontrak dan mendorong kemajuan kerjaya golongan berkenaan. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada pihak kerajaan ya apabila mencapai persetujuan ya dalam 8 perkara ini, dan saya percaya perkara ini adalah sesuatu yang amat-amat membanggakan kita, khususnya golongan Bumi Putra. Jadi apa yang perlu, ambillah peluang ini sahabat-sahabat semua. Dengan apa yang disediakan oleh kerajaan hari ini, kiranya Anda tidak mengambil langkah untuk mengambil terlibat ataupun memulakan segala usaha perkara ini sia-sia. Tapi jika Anda memulakan satu langkah, ianya mungkin Anda yang akan menjadi usahawan Bumi Putra yang berjaya dalam negara kita atas bantuan daripada insentif ataupun inisiatif-inisiatif yang dirangka oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Jadi terima kasih. Bagaimana pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.